Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 43 surah Al-Muddathir. So pada hari ini insyaAllah kita teruskan ayat-ayat berikutnya masih dalam surah Al-Muddathir ni. Tapi saya nak ulang balik dari ayat 42 insya-Allah Ta'ala kerana perbahasan ayat 44 dan ayat selepasnya ia berkait rapat dengan ayat 42. Maka supaya kita faham secara utuhnya, saya akan ulang balik daripada ayat 42 insya-Allah Ta'ala. Baik, saya bacakan dulu ayat-ayat yang akan kita bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. Baik, pada ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka saqar? Jadi sebelum ahli neraka dimasukkan Allah Taala ke dalam api neraka, maka mereka ditanya, "Malladhi adkhalakum al-jahannam?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka Jahannam? Sebagaimana saya jelaskan pada minggu lepas, soalan ni ditanyakan oleh malaikat-malaikat penjaga api neraka kepada mereka, bukanlah kerana malaikat-malaikat ni tidak tahu atau Allah Ta'ala tidak tahu apa yang menyebabkan mereka masuk neraka, tetapi soalan ini soal taubikh, soalan dengan maksud untuk menghina dan merendahkan mereka. Maka mereka pun menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 43, qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi ini ayat-ayat ni menjelaskan apa sahaja sebab-sebab utama mereka ini dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam api neraka atau mereka masuk ke dalam api neraka. Pertama, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Kami orang-orang yang tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Jadi semasa mereka hidup di dunia, mereka ini orang-orang yang tidak mahu sembahyang, tidak mahu melaksanakan solat. Maka solat ialah imaduddin, tiang kepada agama kita ni.
Tidak ada erti kebaikan-kebaikan yang lain kita buat tanpa kita mengerjakan sembahyang. Banyak mana pun kita buat kebaikan yang lain, kalau kita tak sembahyang, maka tak ada erti. Maka dalam satu hadis Nabi SAW dikatakan, awwalu ma yuhasabul abdi min a'malihi as-salah. Amalan pertama nanti dihisab di hadapan Allah Ta'ala ialah salat kita, sembahyang kita. Fa in saluhat, apabila salat kita tu baik, faqad aflaha wa anjah, maka kita akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tetapi apabila salat kita tu rosak, salat kita tak baik, mungkin dia tak sembahyang, faqad khaba wa khasar, maka dia akan jadi orang yang merugi, walaupun mungkin dia ada kebaikan yang lain. Inilah betapa tingginya kedudukan daripada ibadat salat. Jadi punca pertama mereka masuk ke dalam api neraka saqar ialah kerana semasa hidup dekat dunia mereka tidak mengerjakan sembahyang. Maka bagi kita yang masih diberi Allah Ta'ala kesempatan hidup ni, sungguh-sungguhlah kita sembahyang. Elokkanlah sembahyang kita, khusyukkan lagi sembahyang kita, upgrade lagi kita punya bacaan dan rukun-rukun sembahyang kita, sehingga kan kita mengerjakan sembahyang dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu dapat menjadi jambatan bagi kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, insya-Allah. Baik, seterusnya ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa lagi punca mereka masuk ke dalam api neraka. Mereka mengatakan, wa kunna walam nakun nut'imul miskin, walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Jadi punca mereka kedua masuk ke dalam api neraka ialah kerana semasa mereka hidup dekat dunia, mereka tidak berbuat baik kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mereka tak mahu memberi makan. Ya, maka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang susah. Tu jangan kita ingat amalan-amalan biasa yang tidak bernilai tinggi di sisi Allah Ta'ala. Memberi makan kepada mereka-mereka yang susah, kepada mereka-mereka yang miskin, berbuat baik kepada mereka, itu satu ibadat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalan yang dapat menghantar kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala tu bukan hanya zikir kita, bukan hanya sembahyang kita, bukan hanya puasa kita, bukan hanya ibadat-ibadat antara kita dengan Allah, tetapi juga ibadat-ibadat antara kita dengan sesama manusia. Maka salah satu punca utama orang masuk ke dalam api neraka juga ialah kerana dia tidak berkasih sayang dengan manusia. Dia tidak berbuat baik dengan sesama manusia. Dia ingat dia berbuat baik dengan Allah Ta'ala dah cukup. Tak cukup. Kita selain berbuat baik kepada Allah, kita dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada mereka orang-orang miskin. Bagilah mereka makan. Dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala menyatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan ni, yang terbaik ialah berilah makan yang kita suka. Ada orang dia bagi makan orang lain, tetapi makanan yang dia bagi tu ialah makanan-makanan yang tak habis dekat rumah dia, makanan sisa dekat rumah dia, bagi kepada orang. Kalau kita nak mendapatkan ganjaran yang maksimum, maka berilah orang makanan yang paling kita suka. Dan prioriti kita bagi makan ni adalah orang-orang miskin, bukan kawan kita yang sama taraf hidupnya dengan kita. Orang-orang miskin. Cuba bawa belanja orang miskin makan dengan kita. Ya, mungkin kita suka nasi Arab, bawa dia makan nasi Arab. Ya, mungkin kita suka western, bawa dia makan western. Orang-orang miskin, jemput mereka makan. Ganjaran yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibn Kathir,
berkata Al-Imam Ibn Kathir berkenaan ayat 43 dan ayat 44, muraduhum fil ayatain, maksud mereka pada dua ayat itu, ayat 43 dan ayat 44. Ayat 43 mengatakan kami tidak sembahyang. Ayat 44 mereka mengatakan kami tidak memberi makan orang miskin. Maksud mereka pada dua ayat itu, kata Al-Imam Ibn Kathir, bukan sekadar sembahyang dan makan saja, bukan sekadar tidak sembahyang dan tidak memberi makan saja, tetapi ma'abadna rabbana, kami tidak menyembah Tuhan kami. Salat itu simbolik kepada ibadat antara kita dengan Allah. Jadi punca mereka ini tidak masuk atau masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala kerana semasa hidup mereka tidak beribadat kepada Allah. Dan antara ibadat paling penting itu ialah salat. Ya. Wala ahsanna ila khalqihi, dan kami tidak berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hamba Allah. Jadi punca mereka masuk ke dalam api neraka itu berdasarkan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir ni, pertama mereka tidak beribadat kepada Allah, terutama salat. Yang kedua, mereka tidak berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada sesama manusia, terutamanya mereka ni tak mahu memberi makan. Kenapa memberi makan? Makan ni perkara yang paling basic. Orang kalau tak makan dia tak boleh buat apa. Maka kita kalau nampak orang susah, orang tak makan, bagi makan. Itu satu ibadat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Maka punca orang masuk ke dalam api neraka itu kerana dia tidak beribadat kepada Allah dan ia tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Mafhum mukhalafahnya ialah kalau kita nak masuk syurga, maka beribadatlah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. InsyaAllah itu tiket kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 45. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. Ini alasan mereka ketiga kenapa mereka masuk ke dalam api neraka. Ya, wa kunna natahaddatsu bil batil. Dahulu semasa kami hidup ni, kami suka bercakap yang batil. Suka menyebut perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang tak betul. Ma'a ahlil ghayah wad dalalah, beserta orang-orang yang sesat. Jadi semasa mereka hidup dekat dunia ni, mereka sibuk berbincang perkara-perkara yang batil dengan orang-orang yang batil, dengan orang-orang yang sesat. Wa naqa'u ma'ahum fima la yanbaghi minal abatil, dan kami melakukan bersama mereka perkara-perkara yang tidak patut, iaitulah perkara-perkara yang batil. Para ulama mengatakan maksud khawd dekat sini, khaidin, itu kathratul kalam bima la yanbaghi minal batil wa shubhihi. Khawd itu atau khaidin, ya, itu ialah banyak bercakap. Maka khaidin itu orang yang banyak bercakap. Banyak bercakap dalam perkara apa? Bima la yanbaghi, banyak bercakap tentang perkara-perkara yang tak patut, minal batil, daripada perkara yang batil atau yang seumpamanya. Maka hati-hati kita menggunakan lisan kita ni. Jangan suka bercakap yang batil, jangan suka sebut perkara-perkara yang tak baik, menghabiskan masa berbincang perkara-perkara yang batil dengan orang-orang yang suka dengan benda itu. Itu dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita ni, ia dapat menjadi penentu adakah kita menjadi ahli syurga atau malah kita menjadi ahli neraka. Maka berhati-hatilah menggunakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang syurga, salah satu kenikmatan yang ada di dalam syurga, kata Allah Ta'ala, la yasma'una fiha lagwaw wa la ta'thima. Di dalam syurga itu tidak ada didengari
perkataan-perkataan lagha dan perkataan-perkataan yang mengandung dusta. Perkataan-perkataan lagha yang tidak ada erti, tak ada didengari di dalam syurga, apatah lagi perkataan dusta, perkataan yang membawa kepada dosa. Maka kalau kita nak masuk syurga, jauhi perkataan-perkataan lagha, perkataan yang tidak ada erti, faedah, dan jauhi perkataan-perkataan yang batil yang dapat mendatangkan dosa. Ya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. Ini alasan keempat kenapa mereka dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan yaumuddin, hari pembalasan, iaitulah hari kiamat. Semasa mereka hidup dekat dunia, mereka tak percaya ada hari kiamat. Mereka tidak percaya bahawa ada balasan daripada Allah Ta'ala. Ya? Dan ini satu dosa yang amat besar yang mereka buat, ya, bahawa mereka mendustakan hari pembalasan itu, sehingga kan mereka tidak melakukan amal-amal ibadat untuk persiapan mereka menuju hari kiamat itu, kerana mereka tak percaya. Banyak ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang perkara ini, bagaimana mereka sentiasa ingkar akan hari kiamat, ya, ingkar akan hari kebangkitan. Mereka tak percaya. Orang apabila mereka tidak percaya dengan hari kiamat, maka mereka tidak akan membuat persiapan dengan itu, sehingga kan di sana nanti mereka akan celaka, mereka akan dibinasakan, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran bagi kita, kita perlu untuk pertama mesti beriman dengan hari kiamat. Yang kedua, kita kena sentiasa mengingati akan hari kiamat tu. Kenapa? Kerana mempercayai dan sentiasa mengingati hari kiamat, pertama, ia dapat memotivasi kita supaya bersungguh-sungguh melakukan amal-amal saleh. Kalau kita sentiasa ingat akhirat, insya-Allah kita akan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal saleh. Pada masa yang sama, insya-Allah kita akan bersungguh-sungguh meninggalkan dosa dan maksiat. Kenapa? Kita takut dengan balasan azab Allah Ta'ala di sana. Mereka, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mereka mendustakan hari pembalasan itu, sehingga kan mereka tidak membuat apa-apa persiapan. Mereka hanya sibuk dengan dunia mereka, hanya mengejar dunia mereka, sedangkan dunia ni mereka tinggalkan dan dunia ni akan binasa. Akhirnya mereka di sana dimasukkan ke dalam azab api neraka Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ya? Maka kita kena ambil pengajaran daripada sini untuk kita. Jangan sampai kita melupakan hari kiamat, mendustakannya dan tidak meyakininya. Kalau boleh setiap hari kita semakin banyak mengingati hari kiamat tu. Kenapa? Kerana orang-orang beriman yang sebenar, mereka sentiasa mengutamakan akhirat berbanding dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, keutamaan mereka adalah akhirat. Kalaupun mereka berdoa, yang mereka minta kepada Allah ialah akhirat. Kalau mereka beramal, yang mereka harapkan nanti adalah di akhirat, bukan dunia. Maka pelik sesetengah orang yang melakukan ibadat, amalan, tetapi dia ingin ganjaran dekat dunia. Dia buat amal-amal kebaikan, dia nak ganjaran tu dekat dunia. Sepatutnya dekat akhirat yang kita harapkan, bukan dekat dunia ni. Kerana dunia ni darul amal, negeri kita beramal. Akhirat pula darul jaza, ia adalah negeri balasan, negeri ganjaran atas amal-amal yang kita lakukan semasa hidup dekat dunia ni. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Hatta atana al-yaqin, sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang diyakini. Jadi mereka ini mendustakan hari pembalasan, tidak mempercayainya. Hatta atana al-yaqin, sehingga akan datang kepada kami al-yaqin. Apa maksud al-yaqin pada ayat ini?
Maksudnya ialah al-maut. Hatta ja'ana al-maut, sehingga akan datang kepada kami kematian. Fi tilkal munkarati wad dalalat, dalam keadaan kemungkaran dan kesesatan itu, iaitulah tidak percaya akan adanya hari kiamat. Jadi sampai mereka mati, dahulu mereka tak percaya bahawa ada hari kiamat, bahawa ada hari pembalasan, bahawa ada hisab, bahawa ada neraka. Sehingga kan mereka tidak melakukan amal-amal ibadat. So oleh kerana itu mereka masuk ke dalam api neraka Allah. Pada ayat ni Allah Ta'ala menyebutkan maut, kematian itu dengan yakin. Sebenarnya ada dalam beberapa ayat Allah Ta'ala sebutkan kematian dengan yakin. Ya? Kenapa Allah Ta'ala sebut kematian itu dengan yakin? Alasannya ialah kerana kematian itu sesuatu yang diyakini setiap orang. Tak ada orang ragu dengan kematian. Semua percaya, semua yakin bahawa mereka akan mati. Orang beriman atau orang yang tak beriman sekalipun, mereka semua percaya dan yakin bahawa mereka akan mati. Maka Allah Ta'ala pinjam kata yakin untuk menyebutkan kematian itu. Hatta atanal yaqin, sehingga akan datang kepada kami kematian, kami tetap mendustakan hari kiamat, kata mereka. Waliyadzubillah. Kita ni sepatutnya semakin hari semakin percaya dan semakin banyak ingat akan hari akhirat. Semakin banyak ingat akan hisab. Semakin banyak ingat akan syurga dan neraka Allah Ta'ala. Sehingga akan itu dapat memotivasi kita untuk melakukan amal-amal salih dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 48. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberi syafaat itu. Jadi kata Allah Ta'ala, dengan keadaan mereka yang tadi tidak sembahyang, tidak mahu memberi makan kepada orang miskin, suka memperkatakan yang batil, ya, kemudian mereka tidak percaya akan hari kiamat, ya, sampailah datang kepada mereka kematian. So keadaan mereka yang macam ni, fama tanfa'uhum syafa'atu syafin, maka tidak lagi bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Seandainya ada pun orang yang hendak memberi syafaat kepada mereka, seandainya, maka syafaat itu tak berguna. Maka laisa lahum syafi' yunqidhuhum min adzabillah, tak ada bagi mereka pada hari itu syafaat penolong untuk membebaskan mereka daripada azab api neraka Allah. Tak ada. Walau syafa'a lahum ahlul ardi ma qubilat syafa'atuhum fihim, seandainya seluruh penduduk bumi ini memberi syafaat kepada mereka, maka pasti syafaat mereka tak akan diterima. Ya, syafaat mereka tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa macam tu? Satu, kerana syafaat ni bukan ikut suka hati orang yang memberi syafaat. Syafaat tidak akan berlaku melainkan atas izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izinkan, tak boleh. Ya, misalkan anak yang salih boleh beri syafaat, saudara sahabat yang salih boleh beri syafaat, Rasul boleh beri syafaat. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, bahawa tidak akan berlaku syafaat melainkan atas izin Allah. Ya? Yang kedua, kata Al-Imam Ibn Kathir, innama syafa'a li'anna syafa'ata innama tanja'u idza kana al-mahallu qabilan. Syafaat itu berguna apabila tempat yang menerima itu dia boleh menerima. Maksudnya macam ni, hanya orang yang layak sahaja mendapat syafaat. Jadi supaya berlaku syafaat itu mesti terpenuhi tiga. Pertama, ada yang memberi syafaat. Yang memberi syafaat ni boleh saja Rasulullah, boleh saja
sahabat kita yang saleh, boleh saja mungkin anak dan lain sebagainya. Pertama, mesti ada yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah Ta'ala izinkan. Kalau Allah Ta'ala izinkan, berlaku. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, maka tidak akan ada berlaku. Yang ketiga, yang hendak menerima syafaat ini layak untuk menerima. Maka orang-orang yang tidak mahu sembahyang, orang-orang yang tidak mahu memberi makan kepada orang miskin, orang-orang yang suka memperkatakan perkara-perkara yang batil, dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, mereka ini orang-orang yang tidak layak untuk menerima syafaat. Sebab itulah seandainya ada pun yang hendak memberi syafaat kepada mereka, syafaat itu tidak akan dapat bermanfaat bagi mereka. Maka oleh kerana itulah, kalau kita ingin dapat syafaat, kita juga kena siapkan diri kita. Ya. Saya ingat betul satu analogi yang dibuat oleh Ustaz adik kepada Tuan Guru Haruddin, ya. Saya lupa nama Ustaz tu, ya. Allah yarham, dah meninggal beberapa tahun lepas. Saya tengok satu ceramah beliau mengatakan, beliau umpamakan macam kita nak transfer wang kepada orang yang tak ada akaun bank. Walaupun kita nak transfer wang dekat dia, tapi kalau dia tak ada akaun bank, boleh tak agaknya sampai kepada dia? Tak boleh. Sebab kalau kita nak transfer wang daripada akaun bank kita, mesti ada ke akaun bank orang. So kalau dia tak ada akaun bank, tak akan sampai. Tak boleh. Lebih kurang macam itulah syafaat ni pun. Kalau kita tak ada akaun, tak boleh sampai kepada kita. Walaupun ada orang nak bagi, tapi tak akan mungkin sampai pada kita. Apa akaun dia tu? Siapkan solat kita, ibadat kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, tinggalkan perkataan yang batil, percaya akan hari kiamat. Kemudian mungkin ada kekurangan-kekurangan kita. Syafaat inilah nanti akan membantu. Balance kita dekat bank tu mungkin kurang. So ada orang bantu. Dia transfer. Misalkan kita nak beli barang, harga 1,000, wang kita hanya 800. Dah ada 800. Orang ada nak tolong, dia boleh bank in, dia bank in 200, selesai. Analogi ni macam itulah. Syafaat tu macam tu. Kalau kita tak ada sama sekali, maka tak berguna syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka kalau kita nak dapat syafaat tu, siapkan akaun bank kita. Iaitulah tadi salat, ya, atau ibadat kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, tinggalkan perkataan yang batil, percaya akan hari kiamat. Ini modal kita. Ini akaun bank kita. Ya, walaupun ia tak sempurna, tapi buatlah. Mudah-mudahan nanti kita dapat syafaat. Seperti analogi yang saya sebut tadi. Misalkan balance wang kita hanya 800, kita perlukan 1,000. Orang nak bank in 200, mudah. Kenapa? Satu, kita dah ada 800 dah. Kemudian akaun bank kita ada, mudah orang nak bank in. Berlaku syafaat. Analogi sederhana dia macam itulah. Ya. Baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Ayat 49 Allah Ta'ala sebut, فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Kalaulah demikian halnya orang-orang yang bersalah, maka mengapa mereka berpaling dari peringatan Al-Quran? Ya? Jadi semasa mereka hidup dekat dunia, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ مُعْرِضِينَ عَنِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ. Ada apa dengan orang-orang musyrik ni? Mereka ni berpaling daripada Al-Quran dan ayat-ayatnya. Ya? وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَوَاعِظِ الْبَلِيغَةِ. Dan daripada nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, mereka berpaling. Mereka tak mahu beriman dengannya. Mereka tak mahu ikut petunjuknya.
Maka pengajaran bagi kita ni kalau nak selamat, dekatkan kepada kita, kepada diri kita kepada Al-Quran. Jangan pernah pisahkan diri kita daripada Al-Quran. Semakin hari semakin tambah, semakin hari semakin tambah. Kalau kita dah renggang daripada Quran, maka itulah tanda awal kebinasaan kita. Itulah tanda awal keburukan dalam hidup kita. Dan ketika mana kita dekat dengan Quran, itulah tanda awal kebaikan dalam hidup kita. Kerana kita dekat dengan petunjuk Allah, kerana kita dekat dengan nasihat-nasihat Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut macam mana mereka berpaling daripada Al-Quran itu. Kata Allah, ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang melarikan diri dari singa. Allah Ta'ala umpamakan mereka berpaling daripada Al-Quran ni seperti keldai. Ya? Ka'anna ha'ula'il kuffar humrun. Orang-orang kafir tu dia macam keldai. Ya? Farrat bin qaswarah, harabat wa nafarat min al-asad min shiddatil faza'. Keldai ini lari daripada singa kerana dia takut sangat. Macam itulah analogi orang-orang musyrik. Ya, idza ra'au Muhammadan harabu minhu kama yahrabul himar min al-asad. Dahulu apabila mereka nampak Nabi, mereka akan lari daripada Nabi macam keldai lari daripada singa. Mereka tak mahu didakwahi. Mereka tak mahu dinasihati. Mereka tak mahu mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka lari, menjauh. Sebagaimana keldai nampak singa, dia pergi lari. Takut. Waliyadzubillah. Ya. Maka kita jangan sekali-kali kita lari daripada Quran. Jangan cuba nak menjauh daripada Quran. Ya. Apa yang sudah dijalankan bersama Quran ni, teruskan. Jangan pernah nak berhenti. Jangan pernah nak berhenti. Ya. Sampai bila kita bersama dengan Quran? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Jangan nak menjauh. Jangan nak lari. Ya, maka saya kadang-kadang, saya cakap jujurlah, kadang-kadang saya sedih melihat setengah jemaah kita dengan mudah meninggalkan kelas-kelas Quran, meninggalkan kelas-kelas tafsir, meninggalkan kelas-kelas tadabbur. Kenapa mudah sangat meninggalkan tu? Bukankah Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita satu nikmat yang besar? Allah bagi taufik bersama Quran, bersama guru yang mengajar Quran. Kenapa ringan sangat tak datang, tak meninggalkan kelas? Allahu Akbar. Jangan sampai ini nanti punca kita binasa di akhirat. Istiqamah bersama Quran. Kalau boleh semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Sampai bila? Sampai ajal datang. Jangan jadi macam orang-orang musyrik. Mereka lari daripada Nabi, lari daripada Quran, lari daripada peringatan Allah, sebagaimana keldai farrat min qaswarah, sebagaimana keldai itu lari daripada singa. Kalau di padang rumput itu nampak ada keldai, kemudian mereka nampak singa, pasti mereka akan lari secepat-cepatnya. Kenapa? Mereka takut diterkam. Ada setengah orang, dia takut diajak kepada Quran, dia takut diperingatkan dengan ayat Allah, sehingga akan dia lari. Dan dia buat pelbagai macam alasan lah, macam-macam dia buat alasan. Sebenarnya dia tidak berkenan dengan peringatan ayat Allah Ta'ala itu. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 52, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu. Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka,
yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri. Jadi peliknya orang-orang musyrik ni pada masa dahulu, dalam keadaan mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad dan ingkar kepada Quran, mereka menginginkan, setiap orang daripada mereka menginginkan supaya diturunkan kepada mereka kitab daripada Allah sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala kata, kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil, bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ya, mereka tidak percaya. Kalla, sebenarnya, atau juga boleh dimaknai ini sebagai harfu rada', ya. Janganlah begitu, jangan mengharapkan begitu. Bal la yakhafuna al-akhirah, mereka tidak takut akan hari akhirat, mereka tidak mempercayainya, mereka tidak takut akannya, dan mereka tidak beriman dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Ya, wa hadha huwa alladhi afsadahum, inilah yang membuat mereka rosak. Wa ja'alahum yu'riduna an mawa'idil Quran, dan membuat mereka berpaling daripada nasihat-nasihat Al-Quran. Orang kalau tak ada rasa takut dia dengan akhirat, dia akan lari daripada Quran. Dia tidak mahu dekat dengan Quran. Ya, maka Quran ni supaya betul-betul masuk ke dalam diri kita, kita kena ada keyakinan, kepercayaan yang kuat dengan hari akhirat, ada rasa takut dengan akhirat. Kalau dunia, maka kita akan lari daripada Quran. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 54, kalla innaha tazkirah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu ialah tazkirah, peringatan daripada Allah. Quran itu kita peringatan daripada Allah. Peringatan Allah Ta'ala tentang azabnya, peringatan Allah Ta'ala tentang nikmatnya, dan lain sebagainya. Faman sya'a dzakar, faman sya'a dzakarah. Oleh itu, sesiapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Siapa yang mahu untuk mengambil peringatan daripada Quran, ambillah. Kalau kau mahu, ambillah, kata Allah Ta'ala. Ya. Faman sya'a ista'adza bima fihi wa intafa'a bihudahu. Siapa yang ingin mengambil nasihat-nasihat daripada Quran dan petunjuk-petunjuknya, ambillah. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Ya. Dan dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah. Tidak ada sesiapa yang dapat mengambil peringatan Quran melainkan orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka apabila kita ditakdirkan bersama Quran ni, mengkaji Quran ni, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Bersyukurlah pada Allah. Artinya kita telah dikehendaki Allah, dipilih Allah Ta'ala untuk mendapatkan satu nikmat yang besar. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yang mana dia Allah itu ialah Rabb yang berhak dipatuhi, bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, dan dia juga Rabb yang berhak untuk memberikan keampunan. Allah Ta'ala lah Tuhan yang kita mesti bertakwa kepadanya, dan Allah Ta'ala lah Rabb ahli maghfirah, ahli yang akan memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Ya. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membahaskan surah Al-Muddathir. Mudah-mudahan ayat-ayat Allah yang kita bahaskan dalam surah ini dapat kita faham dengan baik dan kita ambil pengajaran daripadanya, dan yang paling penting lagi kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, sekadar itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.